Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan tazkirah ringkas kita dalam tazkirah pemantapan tauhid. InsyaAllah malam ni kita sambung yang sebelum ni, iaitu dari segi kesamaran mengenai kesyirikan. Kalau kita dah tengok siri-siri sebelum ini, dah tiga kesamaran. Dalam yang terakhir sekali baru ni ialah kesamaran mengenai menyeru orang-orang yang mati. Kenapa tak boleh? Kenapa seru yang hidup boleh? Itu kesamaran dia. Jadi telah jawab dah bahawasanya punca dia ialah ma fawqa asbab dan ma tahta asbab. Itu dari segi sebab lah, dari segi hujah dia. Dan dalil, kita sempat cerita dulu, dalil yang membolehkan minta tolong orang hidup banyak dalam Al-Quran. Salah satunya ialah kisah Zulkarnain. Zulkarnain ini ialah seorang hamba Allah, di mana bila dia telah diberi mujizat, diberi keramah luar biasa kekuatan dia. Hampir semua dunia dia pergi, timur barat, selatan, utara dia tak pergi. Pasal utara ni kawasan kau tak ada penempatan orang. Jadi bila disampai satu kawasan yang ada di mana di kawasan tersebut selalu timbul huru-hara dengan kumpulan Ya'juj Ma'juj menyerang mereka. Jadi ketika itu Zulkarnain ini telah menyeru, minta tolong kepada penduduk negeri itu, iaitu sebagai dalil membenar minta tolong semasa hidup. Iaitu dia kata, fa'a'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Fa'a'inuni, datang bantu akulah dengan kekuatan kamu semua, wahai penduduk-penduduk di kawasan ini. Itu syarat dibenarkan untuk minta tolong semasa hidup. Itu yang siri sebelum ni lah. Hari ini kesamaran terakhir tentang kesyirikan ialah dari segi kesamaran mengenai perbezaan di antara keramah, mukjizat dan juga sihir. Ini merupakan perkara-perkara luar biasa yang setengah manusia suka tengok luar biasa. Maka ketika itu mereka sering menyeru golongan-golongan yang ada kuasa luar biasa. Apa dia keramah? Keramah ini ialah suatu kelebihan yang Allah beri kepada wali-wali. Allah beri kepada wali, tetapi masyarakat menganggap keramah tersebut hak mutlak wali-wali ini. Kalau keramah dari segi kelebihan boleh berjalan atas air sebagai contoh, maka dianggap bila-bila masa saja hak berjalan atas air tersebut hak mutlak wali-wali ini. Itu hujah mereka lah. Tapi sebenarnya yang Allah nak cerita dalam Al-Quran dia ialah wali ini memang diberi keramah. Kenapa diberi keramah? Diberi keramah kerana semasa hidup dia, seseorang wali tersebut, dia punya latihan rohani dia untuk mendekatkan diri dengan Allah amat rapat, amat kuat latihan dia. Dia punya tahap mujahadah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga begitu kuat. Atas dasar kekuatan latihan rohani dengan mujahadah ini, maka Allah telah meredai amalan-amalan wali-wali ini. Atas faktor tersebut banyak kadang-kadang ada luar biasa yang Allah beri bukannya diminta oleh wali ini,
Berlaku. Tetapi itu bukan hak dia. Kadang-kadang Allah beri, kadang-kadang Allah tak beri. Ini sifat dia ata'i, pemberian. Dan masa dia hidup, masyarakat tengok dia luar biasa. Bila masyarakat tengok luar biasa, masyarakat mula bergantung dengan dia lah. Dia kata ini hak apa-apa minta dari segi masalah ke, dari segi hajat ke, maka masyarakat akan pergi minta dengan wali ini. Kononnya wali ini ada kuasa mutlak untuk menyelesaikan masalah atau menyempurnakan hajat. Ini kesamaran dia. Dan kalau kita tengok cerita-cerita zaman dulu, masa saya kat kampung dahulu, di kampung saya ada satu pondok lah, pondok Pasir Mas. Pondok ni ada satu, orang kata wali lah, satu wali di mana dia banyak perkara-perkara yang pelik-pelik. Orang katakan dia ada kuasa tersebut. Satu hari ada budak ni berjalan naik motor, zaman dulu naik motor jumpa dengan dia tengah jalan. Dia tahan motor tersebut, wali ni yang dikata wali ini. Dia tahan motor, jalan sekejap, budak tu tompankan dia, duduk sekejap, motor mati kerana habis minyak. Dia kata sabar, dia kata ambil air tu, dia kata. Maka dia pergi ambil air, letak dalam motor tu. Jalan, dia kata. Maka motor boleh berjalan. Ini cerita. Dan tak mustahil. Pasal bila dalam keadaan tersepit macam ini, biasanya Allah akan bantu wali kesayangan dia. Tetapi bukan hak dia. Bukannya setiap hari habis minyak saja, maka motor tersebut akan diisi dengan air. Bukan macam tu. Kadang-kadang berlaku saja. Dan bila kita tengok kisah-kisah tempat lain pun sama kisah ni. Berlaku juga bila wali, kisah dia bab motor minyak lah. Wallahu ta'ala betul kita betul. Tetapi bila masyarakat dah menyanjungi wali tersebut, bila wali ni mati, bila dia mati, maka masyarakat anggap dia pun bukan mati secara biasa. Dia ada anugerah khas oleh Allah. Ketika dia mati dah menjadi roh, maka golongan-golongan masyarakat yang nak ambil kesempatan dengan memohon menyelesaikan masalah ataupun untuk penyempurnaan hajat, mereka akan pergi ke kubur-kubur yang dikatakan wali-wali ini. Kononnya wali tahu kedatangan dia, kononnya roh wali tadi mendengar seruan dia, kononnya roh wali yang dalam kubur tadi boleh menyelesaikan masalah dia ataupun menyempurnakan hajat dia. Inilah kesamaran tentang keramah. Maka keramah, kena ingat, keramah bukan hak mutlak wali ataupun hak selama-lama dia, tapi kadang-kadang berlaku saja. Itu pertama. Yang kedua, kesamaran kedua ialah mukjizat. Kita bincang bab luar biasa. Mukjizat ialah keadaan luar biasa yang Allah bagi untuk nabi-nabinya. Kenapa Allah bagi? Allah bagi kerana mengesahkan dia seorang nabi untuk meneruskan penyebaran tauhid untuk semua umat-umat nabi tersebut. Itu tujuan dia. Dan mukjizat ni juga kadang-kadang menjadi dan kadang-kadang tak berlaku. Pasal ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hak Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang apa yang Nabi nak, Allah tak izinkan. Pasal dia berlaku. Contoh keadaan-keadaan ini kita tengok Nabi Allah Isa, Nabi alaihissalam lah. Mujizat dia benda. Dia tentuh mayat, hidup mayat. Dia tahu benda gaib, dia tahu makanan apa kat rumah sahabat-sahabat dia, apa makanan banyak mana tinggal ada, dia tahu benda gaib. Ini mukjizat dia. Begitu juga dengan perkara-perkara lain yang nabi-nabi lain. Nabi Ibrahim masuk dibaling ke dalam api. Api pun tak boleh buat apa, api menjadi sejuk. Nabi Musa alaihissalam terdampar di tepi laut, dia pukul laut pun boleh menjadi lorong ataupun jalan. Ini merupakan perkara-perkara luar biasa dalam bentuk mukjizat. Jadi dua perkara inilah kesamaran masyarakat. Mereka mengatakan bila Allah beri mukjizat ataupun keramah merupakan dua-dua perkara luar biasa, maka mereka mengatakan keramah dan mukjizat adalah hak mutlak nabi-nabi dan juga wali-wali tadi. Bila Nabi wafat,
Bila wali wafat atau mati, maka mereka mengatakan hak anugerah tadi masih ada dengan ruh Nabi dan ruh wali, maka mereka akan memuja, minta tolong untuk selesaikan hajat dan menyelesaikan masalah. Itu kesamaran dia. Maka ini merupakan bentuk-bentuk syirik untuk keramah dan mukjizat. Dan ada juga bentuk-bentuk luar biasa lain yang tak ada dalam Quran. Dalam Quran, kalau cerita bab min dunillah, seruan selain daripada Allah, ruh Nabi, ruh wali, malaikat dan jin. Di luar yang kita tengok sekarang ini pun, masyarakat juga kagum dengan keadaan luar biasa. Benda yang pelik-pelik. Masyarakat pantang jumpa benda pelik, terus masyarakat kata benda ni ada kehebatan dia. Ada kononnya Allah akan bagi anugerah kepada benda-benda yang pelik. Sebab tu kalau kita jumpa orang mencari apa tu, teras kilo. Tahu teras kilo? Benda-benda jangan-jangan jumpa. Bila jumpa, dia kata kalau buat cincin teras kilo ini, badan tikam takluk lah, murah rezeki lah kalau pakai teras kilo. Begitu juga dengan apa lagi? Benda pelik-pelik lah, benda-benda yang pelik. Pokok nenas bercabang 3 ke? Benda yang pelik di mana benda susah nak jumpa, maka dia mengatakan ini ada perkara-perkara luar biasa yang boleh menyelesaikan masalah, boleh menyempurnakan hajat kepada siapa saja yang memilikinya. Jadi nak cerita di sininya, kesamaran masyarakat ialah kesyirikan dengan perkara-perkara luar biasa. Sebab itu Allah turunkan Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah ceritakan perkara-perkara luar biasa supaya masyarakat yang faham Quran, yang selalu bertadabbur Al-Quran, dah tak hairan dah dengan perkara luar biasa yang berlaku di dunia ini. Pasal dalam Al-Quran Allah cerita dah dalam surah Kahfi bagaimana Zulkarnain tadi Allah bagi kekuatan luar biasa dia untuk pergi timur, barat dan utara. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, begitu juga dengan Nabi Musa, begitu juga dengan nabi-nabi lain, begitu juga dengan pemuda Kahfi. Allah boleh tidurkan dia dengan 309 tahun. Ini perkara-perkara luar biasa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kenapa Allah ceritakan perkara-perkara luar biasa? Supaya orang yang selalu bertadabbur Al-Quran, faham Al-Quran, bila selalu baca Al-Quran, tengok perkara-perkara luar biasa, dah tak heran dah perkara-perkara luar biasa yang berlaku atas dunia ini. Pasal perkara-perkara yang berlaku atas dunia ini ialah tidak ada apa-apa berbanding dengan yang berlaku dalam Al-Quran. Maka manusia tidak tertipu dengan keadaan-keadaan luar biasa yang manusia sering dihasut oleh syaitan untuk mempercayai perkara-perkara luar biasa atas dunia ini boleh diseru, boleh diminta untuk selesai masalah dan untuk menyempurnakan hajat. Itulah siri kesamaran semua kita. Itulah bila tahu dah perkara-perkara ini, kita cuba jauhi daripada percaya dengan benda-benda yang gaib atau benda-benda yang luar biasa ini untuk kononnya boleh selesaikan masalah kita atau boleh menyempurnakan hajat kita. Kerana untuk menyempurnakan hajat kita, untuk selesaikan hajat kita, hanya satu saja, yakni memohon dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wal islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.